Terima kasih, Puan Speaker. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam mutiara. Jadi Seksyen 15A bahagian 3 telah memberi penjelasan bahawa Majlis Perwakilan Pelajar ataupun Badan Pelajar diberi autonomi untuk membuat pungutan dan juga menerima wang ataupun sumbangan lain daripada mana-mana individu dan kumpulan. Jadi selaras dengan titah Baginda di-Pertuan Agong yang menitahkan bahawa meluntur buluh biarlah dari gerbongnya. Langkah dalam memindah akta ini secara tidak langsung memberi ruang untuk menyemai sifat demokrasi. Penyemaian sifat demokrasi selaras juga dengan prinsip pembentukan negara Malaysia yang berasaskan demokrasi berparlimen. Jadi, kesannya golongan ini lebih cakna dengan proses dan juga perkembangan demokrasi negara. Jadi, pindaan di dalam akta ini juga membawa kebaikan yang tersendiri. Antaranya adalah dari segi penjanaan keuangan bagi mana-mana badan pelajar. Jadi, ia boleh sekaligus mencungkil bakat-bakat terpendam dalam golongan mahasiswa dan mahasiswi dalam mengurus, mengelola dan juga mengembangkan sumber pendapatan persatuan ataupun badan yang disertai mereka. Jadi sebagai contoh, seperti mana yang telah disebut dalam pasal 2, badan pelajar ini dapat bergerak bebas dalam mencari sumber pendapatan tanpa bergantung secara sepenuhnya kepada pihak universiti dalam pemberian dana untuk melaksanakan program. Jadi kesannya kita dapat melihat kreativiti anak-anak muda dalam menggerakkan sesebuah badan khususnya di dalam universiti. Jadi golongan anak-anak kita ini boleh belajar organisasi, mengawal serta merancang serta memimpin sesebuah badan sewaktu di peringkat pengajian mereka. Kesannya, bak kata pepatah Melayu, sambil menyelam, minum air, di mana kita boleh menggalakkan mahasiswa-mahasiswi bersifat kreatif dan berfikir di luar kotak dalam menjana keuangan bagi menggerakkan persatuan mereka secara melatih supaya mereka dapat berkomunikasi dengan lebih efektif. Jadi secara langsung ataupun secara tidak langsung golongan ini mampu bersifat berdikari dan juga mempunyai pemikiran yang kritis serta kreatif, malah dapat berkomunikasi dengan efektif untuk menyampaikan maklumat. Tapi namun begitu, Bukit Bendera dapat mengenal pasti beberapa kesan negatif yang mampu berlaku di masa hadapan sekiranya kita tidak berusaha untuk membaiki akta ini untuk menjadikannya lebih inklusif dan kondusif. Jadi kelemahan pada pindaan ini adalah di mana-mana badan pelajar tidak mempunyai garis panduan ataupun peraturan yang jelas dan selari tentang pungutan dan juga penerimaan wang ataupun sumbangan bagi mana-mana badan pelajar di setiap universiti. Jadi walau begitu, saya berasa bahawa ketiadaan peraturan asas ataupun panduan utama yang jelas mampu juga membuka ruang kepada anasir-anasir negatif seperti salah guna kuasa, penggunaan wang, penyelewengan dan sebagainya. Jadi sebagai contoh, akaun simpanan wang badan pelajar di universiti boleh dijadikan sebagai tempat untuk meletak wang dana politik yang memihak kepada sesuatu parti politik. Jadi kesannya, mana-mana badan pelajar di dalam universiti mampu terjebak dalam gejala rasuah dan juga pengubahan wang-wang haram. Secara tidak langsung, sifat negatif rasuah dan salah guna kuasa ini didapat, orang kata didoktrin sejak dari bangku pengajian. Seterusnya, antara kelemahan lain yang mampu dilihat dan juga menjadi satu kerisauan adalah akaun simpanan wang badan pelajar ini mampu menjadi tempat sementara bagi wang-wang rasuah dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini sepatutnya diteliti semula. Jadi saya pun nak menjemput sikit mengenai Seksyen 48 di mana Yang Berhormat lain telah juga mengeluarkan kekhawatiran. Jadi kalau kita tengokkan tempoh yang akan ditetapkan oleh lembaga ni, dia banyak persoalan yang mungkin ditimbulkan. Jadi tempoh lanjutan mungkin berubah mengikutkan perasaan yang mungkin berpunca dari perasaan tidak profesional. Jadi perkara ni kita perlu teliti semula lah. Jadi kesimpulannya, memang terdapat beberapa kebaikan. YB Bukit Bendera, boleh celah sikit? Saya nak habis 30 saat. Okey. Sikit je. Sikit, tadi sila. saya cuba nak celah Datuk Indra Mahkota tadi, tapi tak sempat. Saya pun nak bangkitkan apa yang telah dibangkitkan oleh Indra Mahkota tadi tentang 4A, cadangan pindaan 4A. Saya fikir kalau pun Menteri nak kekalkan 4A ni, kita boleh mungkin tambah supaya ada pertimbangan lain yang perlu dimasukkan. Maknanya kita nyatakan secara jelas
dalam situasi apa kuasa ini boleh digunakan. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bangi, rakan seperjuangan saya. Jadi untuk mengakhiri ya, saya pun berharap agar pihak kementerian mengambil serius segala pandangan dan juga pendapat setiap ahli parlimen yang berada di dalam negara kita supaya kita dapat membentuk polisi dan juga dasar yang inklusif, yang kolektif demi kebaikan negara. Jangan lupa ya, demokrasi di universiti membentukkan pemimpin masa depan yang bertanggungjawab dan beretika. Jadi keterlibatan mahasiswa dan juga mahasiswi dalam demokrasi universiti memperkuatkan juga nilai-nilai kewarganegaraan dan juga tanggungjawab sosial. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Bendera. Saya jemput Yang Berhormat Machang. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua.